Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kamalia Nabiha binti Muhammad Yasir dari IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka, Unit PPISMP Pendidikan Khas Jun 2021. Saya berbesar hati untuk berkongsikan pengurusan pembelajaran persekitaran peribadi saya yang telah saya bina. Oleh itu, saya telah memilih isu yang bertemakan Digital Privacy and Security, phishing, untuk diketengahkan dalam laman sesawang pembelajaran persekitaran peribadi saya atau lebih dikenali sebagai PLE. Sebelum saya menerangkan dengan lebih jauh lagi, saya akan berkongsikan terlebih dahulu tema PLE saya iaitu Digital Security and Privacy Phishing yang mana juga merupakan tajuk PLE saya. Diikuti pula dengan objektif atau hasil pembelajaran iaitu apakah warga negara digital bakal perolehi setelah melayari laman PLE saya tentang phishing ini. Objektif yang pertama adalah dapat mengetahui masalah yang berkaitan dengan perlindungan data peribadi. Yang kedua, dapat mengetahui faktor berlakunya kecurian data. Yang ketiga, mengetahui kesan akibat kecurian data peribadi. Yang keempat, mengetahui cara kecurian data peribadi dilakukan. Yang kelima, mengetahui pihak ataupun agensi yang terlibat dalam isu phishing. Dan yang terakhir sekali, dapat mengetahui cara melindungi data peribadi. Seterusnya adalah big idea atau perkara pertama yang ingin saya sampaikan kepada warga digital terhadap PLE yang bertemakan phishing ini. Big idea-nya adalah bahaya memberi data peribadi sendiri tanpa disedari. Ini berkait rapat dengan essential question ataupun EQ yang menjadi punca utama untuk saya memanifestasikan big idea. Maka, EQ PLE ini adalah apa itu phishing? Bagaimanakah mengenali phishing? Apakah kesan menjadi mangsa phishing? Dan apakah cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa phishing? Untuk menghasilkan PLE yang mampu mewujudkan pembelajaran bermakna, terdapat beberapa komponen yang perlu dikaitkan, antaranya model pembelajaran murid SLM, kompetensi pembelajaran bermakna 6C, kerangka Triple E dan kerangka 3R. Kesemua komponen ini amat berkait rapat antara satu sama lain bagi membentuk PLE yang bermakna dan bermanfaat kepada warga digital. Baiklah, melalui aktiviti 1, saya telah menterjemahkan kehendak tugasan berdasarkan pengetahuan metakognitif aras tinggi dan dengan mendapatkan maklum balas daripada pensyarah serta membina refleksi terhadap proses melaksanakan tugasan. Sebelum saya melaksanakan PLE ini, kolaborasi antara pensyarah dan juga saya, iaitu sebagai pelajar, dalam mereka bentuk dan pemilihan tema dijalankan bersama. Proses mendapatkan maklum balas daripada pensyarah serta daripada pembelajaran lepas digunakan agar dapat membina PLE yang berkesan untuk warga digital. Dengan itu, ia dapat meningkatkan kognitif yang tinggi saya untuk mencapai kefahaman yang mendalam bagi menghasilkan laman sesawang yang berkesan. Maka, aspek belajar cara belajar dapat diterapkan dalam menghasilkan PLE ini. Selain itu, aspek perhubungan juga dapat dijalinkan di antara saya dan juga pensyarah dan saya bersama warga digital. Perhubungan ini dijalankan untuk mengambil kira manfaat yang bakal diperoleh melalui PLE ini. Boleh kita lihat, kebanyakannya daripada mereka tidak mengetahui apa itu phishing. Oleh itu, dengan adanya perhubungan ini, ia dapat menarik perhatian dan mewujudkan pendekatan terhadap warga digital untuk mendapatkan maklumat mengenai phishing. Seterusnya, kompetensi 6C yang terdapat dalam aktiviti 1 ini adalah C1 iaitu karakter, C2 citizenship, C3 collaboration dan C6 iaitu critical thinking. Ia juga dapat diterapkan dalam PLE ini, iaitu kemahiran dalam mencari dan mereka bentuk objektif pembelajaran bagi menjana pengetahuan tentang isu yang dipilih dapat diaplikasikan. Seterusnya, perancangan juga penting. Seterusnya saya mampu menguruskan PLE dengan sistematik. Pemilihan tajuk phishing dipilih adalah bagi memberikan maklumat tentang kewarganegaraan digital. Maka, perolehan pemikiran global dalam mempertimbangkan isu dapat diterapkan seterusnya mampu memberikan perubahan kecil kepada global. Pemilihan yang kritikal ini juga mampu membina pengetahuan yang bermakna dan boleh diterapkan dalam dunia sebenar. Seterusnya, alat teknologi yang digunakan adalah Google Meet dan juga cara sumber digital di aplikasi Google dan juga Google Scholar dijalankan dan konsep engagement dapat diterapkan. Kefahaman yang mendalam tentang isu phishing ini dapat dilakukan dengan pemikiran aras tinggi selari dengan kerangka rigor and relevance.
Seterusnya adalah dalam aktiviti 2, merupakan belajar cara belajar untuk mereka bentuk semula pengalaman pembelajaran berdasarkan maklum balas pensyarah. Dalam aktiviti ini, penerapan komponen belajar cara belajar dalam SLM dapat diterapkan melalui pembelajaran lepas. Sebelum ini, saya dan rakan telah belajar terlebih dahulu tentang modus operandi pembangunan laman sesawang bersama pensyarah di bawah aktiviti 1 pada minggu 6, iaitu merancang aktiviti pembelajaran bermakna dengan mengintegrasikan teknologi dan juga sumber digital di bawah tajuk teknologi dan sumber digital untuk aktiviti pembelajaran bermakna. Di sini, saya belajar asas untuk membina Google Site dan seterusnya mengaplikasikannya dengan menghasilkan Google Site saya sendiri dengan lebih berkualiti. Saya juga dapat mengaplikasikan pemikiran metakognitif, memberi maklum balas serta refleksi daripada proses PDP dan aktiviti yang dijalankan sebelum ini. Laman PLE yang telah saya bina ini juga semakin banyak ditambah baik dan ianya lebih berkualiti serta berkesan berbanding laman sesawang sebelum ini. Maka, penghasilan laman PLE ini dapat membina kemahiran, pengetahuan, keyakinan dan efikasi kendiri melalui inquiry seterusnya menghasilkan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Pembelajaran lepas dapat mempraktikkan pembelajaran bermakna dan ini boleh dijadikan sebahagian daripada kehidupan. Saya juga dapat mengasah kemahiran dalam melaksanakan tugasan dengan penuh kecekalan dan kemahiran menggunakan elemen digital daripada peringkat asas ke peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, dimensi kompetensi 6C iaitu karakter ataupun sahsia dapat dibentuk melaluinya. Seterusnya, penambahbaikan yang dilakukan daripada pembelajaran lepas dapat menghasilkan idea-idea baru dan lebih bermakna. Jadi, aspek kreativiti, inovatif dan realistik ditingkatkan selari dengan kompetensi 6C yang kelima iaitu kreativiti. Dalam pada itu, penggunaan teknologi yang memotivasikan saya untuk menambah baik diri menggunakan Google Site ini juga mampu mencapai tahap engagement dan enhancement. Selain itu, proses berfikir pada aras tinggi dalam laman PLE ini selari dengan kerangka rigor dan relevan yang meletakkan kefahaman dan kemahiran yang mendalam untuk membina laman PLE. Seterusnya adalah dalam aktiviti 3, saya telah menetapkan aspirasi kendiri terhadap pencapaian matlamat akhir tugasan, iaitu melalui maklum balas yang dijalankan tentang laman PLE, perhubungan dan aspirasi dapat diterapkan. Ini dikatakan kerana jalinan perhubungan antara saya dan warga digital dalam mendapatkan maklum balas tentang laman PLE ini yang dibina dapat diwujudkan. Perhubungan ini juga dapat membina pengetahuan baru terhadap warga digital tentang isu phishing. Dalam maklum balas tersebut juga, warga digital boleh memberikan pendapat masing-masing seterusnya menjanakan idea daripada maklum balas dapat diperolehi sebagai pembelajaran baru. Di sini, saya menggunakan Google Form dan juga chatbot untuk warga digital memberikan maklum balas mereka tentang laman PLE yang dilawati. Aspirasi daripada maklum balas tersebut boleh digunakan sebagai refleksi diri tentang laman PLE yang telah dibina. Sebagai contoh, responden boleh memberikan cadangan penambahbaikan laman sesawang yang dilawati. Persepsi dan jangkaan warga digital juga dapat diperhatikan. Ada yang faham dan ada juga yang kurang faham. Oleh itu, saya dapat menilai pencapaian diri dan sentiasa memperbaiki diri agar menjadi yang lebih baik. Maklum balas yang diberikan ini juga dapat menunjukkan tahap pencapaian mereka. Maka, tahap enhancement dan extension dapat diterapkan melalui PLE ini. Seterusnya, citizenship dan juga collaboration dalam kompetensi 6C dapat diperolehi sama ada untuk warga digital dan juga diri saya sendiri. Penguasaan dalam pengetahuan untuk mengelakkan diri serta pengetahuan tentang phishing dapat ditingkatkan berdasarkan maklum balas yang diberikan. Dimensi collaboration pula adalah melalui dapatan maklum balas yang diterima. Dari situ, kita dapat lihat bahawa kolaborasi dapat menyumbang kepada pemahaman warga digital tentang laman PLE yang dibina. Tanpa mereka, kemungkinan kita tidak mengetahui kekurangan yang terdapat dalam PLE tersebut. Tambahan pula, maklum balas berbeza-beza yang diterima merupakan hubungan yang positif agar kita dapat memperbaiki diri dan memperkayakan pembelajaran selari dengan subdimensi C3 iaitu kemahiran sosial, emosi dan silang budaya dan juga dimensi yang keempat iaitu pengurusan dinamika dan juga cabaran. Bergerak kepada aktiviti keempat iaitu saya telah menterjemahkan kehendak tugasan berdasarkan pengetahuan metakognitif aras tinggi. Menerusi homepage, elemen kewarganegaraan iaitu digital security and privacy dinyatakan dan dikaitkan dengan isu kewarganegaraan terkini iaitu phishing.
Dari situ, pemikiran metakognitif yang tinggi diaplikasikan untuk mencapai kefahaman tentang isu phishing. Maka, konsep belajar cara belajar dapat diterapkan dalam laman PLE tersebut. Pada homepage, penerangan isu kewarganegaraan digital diterangkan termasuklah 9 elemen kewarganegaraan digital. Menerusi elemen-elemen tersebut, ia merupakan aspek yang penting untuk dijadikan sebagai pembelajaran kepada setiap individu. Hal ini kerana teknologi digital yang semakin berkembang menjadi sebahagian daripada kehidupan setiap individu. Maka pengaturan diri dalam pelbagai situasi dapat diaplikasikan. Pemikiran elemen kewarganegaraan digital dan isu kewarganegaraan digital pada masa kini iaitu phishing dapat dikaitkan dengan C yang kedua iaitu citizenship. Sebagai contoh, terdapat butang untuk tekan see more untuk terus ke page phishing iaitu sebahagian daripada digital security and privacy. Penerangan yang banyak tentang phishing dapat didedahkan kepada warga digital agar sama-sama menjadi warga negara digital yang berhemah. Seterusnya, berdasarkan sub-elemen kreativiti yang pertama, saya dapat menilai sumber yang ada di sekeliling untuk merealisasikan ke arah penyelesaian masalah. Contohnya melalui elemen kewarganegaraan digital, ia boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian iaitu phishing yang semakin berleluasa pada masa kini. Saya juga dapat meningkatkan kemahiran dalam memahami big idea sendiri dengan menerangkan permasalah dan meneroka isu-isu sebenar. Maka, saya dapat membuat penaklukan dan berfikir secara kritis dalam membina kefahaman yang bermakna dan menggunakannya dalam kehidupan yang saling berhubung dengan teori secara kreatif. Menerusi aktiviti 5 iaitu mereka bentuk dan membina kurasi kandungan laman sesawang pengurusan pembelajaran peribadi, terdapat 3 page yang berkaitan iaitu bagaimana phishing boleh berlaku, jenis-jenis phishing dan juga perlindungan data peribadi. Pengadaptasian belajar cara belajar, perhubungan dan aspirasi diterapkan dalam aktiviti ini untuk memenuhi semua objektif pembelajaran yang dirancang dalam aktiviti 1 tadi. Hal ini berkait rapat dengan aktiviti 1 supaya maklumat tentangnya lengkap diletakkan di dalam laman PLE ini. Laman sesawang ataupun laman PLE yang dibina dapat menjadikan pembelajaran atau informasi sebahagian daripada kehidupan. Melalui laman PLE ini juga, pembaca boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan yang mencabar. Dalam laman PLE ini terdapat pelbagai informasi antaranya seperti cara phishing berlaku, jenis-jenis phishing, akibat phishing serta cara mengelakkan diri daripada menjadi mangsa phishing. Dimensi citizenship terkandung dalam laman sesawang ini kerana ia berkaitan dengan pemikiran dan pertimbangan isu-isu kewarganegaraan digital pada peringkat global. Laman sesawang ini juga memberikan manfaat kepada warga negara digital tentang bahaya memberikan data peribadi dengan sambil lewa. Dengan adanya dimensi ini, ia dapat memberikan kesedaran kepada warga negara digital agar lebih bermaklumat dan berhati-hati dengan phishing. Proses kolaborasi juga berlaku di mana saya dan rakan menjalani satu bual bicara bersama rakan pembelajaran lokal tentang phishing yang bertajuk Pancingan Data Tidak Seindah Pancingan Ikan. Oleh itu, ia dapat mewujudkan kemahiran sosial yang tinggi dan berjaya membentuk hubungan yang positif dalam satu pasukan. Sesuatu tugasan itu tidak akan sempurna jika dilakukan dengan sendiri. Jadi, dengan adanya kolaborasi ini, ia dapat meningkatkan kualiti laman sesawang tersebut. Ia juga berkait rapat dengan dimensi komunikasi kerana saya dapat meningkatkan kemahiran dalam pelbagai strategi untuk menyampaikan mesej dan berupaya untuk mengubah cara pemikiran warga digital. Penghasilan idea baru seperti membuat infografik sendiri adalah salah satu kreativiti yang diterapkan. Ini juga memacu kepada keberkesanan dalam memahami isi kandungan yang terdapat dalam laman PLE tersebut. Dari situ, murid mampu menilai potensi dan sumber yang ada di sekeliling untuk merealisasikannya ke arah penyelesaian masalah dalam kaedah yang kreatif. Big idea juga dapat difahami seterusnya perangkaan permasalahan dan isu sebenar dapat diterokai. Kreatif, inovatif dan realistik dalam meningkatkan kualiti kehidupan juga diaplikasikan dalam laman sesawang ini. Contohnya seperti infografik yang menarik, penggunaan widget yang kreatif dan juga cara olahan maklumat yang bernas. Maklumat yang terdapat dalam laman PL ini adalah dinilai secara kritikal, melihat pola dalam perkaitan, membina pengetahuan yang bermakna dan menerapkannya dalam situasi sebenar. Contohnya seperti maklumat yang terdapat dalam page jenis-jenis phishing, cara phishing terjadi dan perlindungan data peribadi. Page perlindungan data peribadi juga saling berhubung dengan pihak yang bertanggungjawab dalam isu kecurian data peribadi iaitu Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia. Maka ia dapat memenuhi semua konsep pembelajaran bermakna 6C iaitu karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity dan critical thinking.
Alat teknologi yang digunakan adalah laman web carian di Google dan Google Scholar, Canva, Instagram, Facebook dan juga YouTube. Melaluinya, tahap enhancement dan juga extension dapat diperolehi. Kefahaman yang mendalam tentang phishing dalam laman PLE ini juga selari dengan kerangka recall and relevance yang berkait rapat dengan kehidupan seharian. Dalam aktiviti keenam, pembinaan jalinan dan juga jaringan melalui perhubungan bersama rakan pembelajaran untuk memperolehi pengalaman dan membina pengetahuan baru dalam tugasan pembelajaran dijalankan. Pada page webinar dan bual bicara terdapat satu bual bicara bersama rakan pembelajaran lokal bagi mengupas sedikit sebanyak tentang isu phishing. Rakaman bual bicara ini juga dibenamkan dan dimuat naik di laman YouTube untuk menyebarkannya secara luas agar warga digital dapat memperoleh manfaat daripadanya. Bual bicara ini juga dapat menambah pengetahuan baru serta penjelasan yang tepat daripada individu yang lebih arif tentangnya. Selain itu, pengalaman untuk berinteraksi dengan rakan pembelajaran lokal juga diperolehi, maka komponen modal pembelajaran murid iaitu perhubungan dapat diterapkan. Temu bual juga telah dijalankan bersama rakan pembelajaran lokal tentang isu phishing. Pelbagai input yang disampaikan oleh mereka yang bermanfaat kepada warga digital agar sentiasa berhati-hati dalam memberikan maklumat peribadi. Penglibatan secara aktif juga berlaku antara saya dan juga rakan pembelajaran lokal. Pelbagai pemahaman tentang isu phishing disampaikan untuk dipertimbangkan, maka pelbagai maklumat telah disampaikan oleh mereka. Saya dan rakan pembelajaran lokal juga saling bergantung dan bersinergi dalam kumpulan dengan kemahiran interpersonal dan berpasukan yang tinggi untuk membuat keputusan yang bernas bersama. Komunikasi yang berkesinambungan juga wujud seterusnya mampu mengembangkan big idea untuk menyampaikan maklumat. Kolaborasi yang dijalankan dapat memanfaatkan kelebihan ahli kumpulan. Contohnya, kedua-dua jemputan khas bual bicara masing-masing menyampaikan pendapat masing-masing yang berbeza dalam mengelakkan diri daripada menjadi mangsa phishing. Ini bukanlah satu kesalahan, malah ia dapat memaksimumkan idea dan juga kepakaran masing-masing. Maka, konsep pembelajaran bermakna C2, Citizenship, C3, Collaboration, C4, Communication dapat diterapkan. Selain itu, ia juga mampu mencapai tahap extension dalam kerangka 3E menggunakan teknologi seperti Google Meet, email dan juga YouTube. Selain itu, relationship juga dapat diwujudkan dalam kerangka recall and relevance. Aktiviti yang ketujuh, saya telah melaksanakan pembentangan sebagai perkongsian global serta berkongsi di ruang YouTube channel. Ia juga berkait rapat dengan aktiviti yang keenam tadi, iaitu membina jalinan dan jaringan melalui perhubungan bersama rakan pembelajaran untuk memperolehi pengalaman dan membina pengetahuan baru dalam tugasan pembelajaran. Bual bicara phishing bersama rakan pembelajaran juga telah dimuat naikkan di ruang YouTube. Seterusnya, warga digital boleh menyuarakan pendapat masing-masing di ruang komen yang telah tersedia. Seterusnya, dalam aktiviti yang ke-8, perkongsian laman sesawang dan juga showcase di media sosial untuk mendapatkan maklum balas telah dijalankan. Showcasing ini akan dimuat naikkan dan disebarkan di YouTube, Instagram dan juga Facebook. Jalinan, jaringan dan kesempurnaan dalam perhubungan antara saya sebagai pelajar serta warga digital dapat diwujudkan. Ia juga membina pengetahuan baru kepada penonton selain meningkatkan keyakinan dan mewujudkan pembelajaran yang aktif, autentik, mencabar dan berpusatkan pelajar. Maka, ini dapat dikaitkan dengan model pembelajaran murid iaitu perhubungan. Komponen model pembelajaran murid iaitu aspirasi juga dapat diterapkan melalui pembinaan laman PLE ini. Maklum balas yang diterima dapat merefleksikan jangkaan pelajar terhadap diri saya sendiri dan juga persepsi orang lain terhadap pembelajaran. Justru, pentaksiran kendiri boleh dilakukan bagi menambah baik diri. Hal ini meningkatkan motivasi pelajar untuk terus mencapai matlamat mereka dengan terbaik. Kolaborasi antara murid dan juga warga digital tentang maklumat phishing agar dapat menyampaikan maklumat dengan menyeluruh dengan pengolahan idea yang maksimum kepada semua warga negara digital telah diterapkan. Kolaborasi yang dijalankan ini adalah antara murid dan juga warga digital. Mereka boleh memberikan pendapat dan pandangan masing-masing terhadap laman PLE yang telah dibina. Komunikasi antara murid dan juga warga digital tentang laman sesawang yang dibina ini dengan berkesan melalui pelbagai gaya, mod dan juga alatan yang digunakan. Alatan yang digunakan adalah seperti Canva, Google Meet dan banyak lagi. Alatan yang digunakan sesuai dengan pelbagai audiens ataupun pelbagai audiens dan warga digital agar lebih mudah untuk memahami sesuatu maklumat tersebut. Komunikasi ini juga berupaya untuk mengubah cara pemikiran audiens dalam menyampaikan maklumat tentang phishing dengan betul. Pembentangan juga dinilai secara kritikal dengan melihat pola dan perkaitan, membina pengetahuan bermakna dan menerapkan dalam situasi sebenar. Pembelajaran yang berkesan memerlukan penilaian dan perkaitan yang bermakna. Oleh itu, pelajar, oleh itu,
Saya sebagai pelajar dapat meningkatkan kemahiran untuk membuat penaklukan dan mempunyai pemikiran kritis yang mantap dalam membina pengetahuan bermakna dan menghasilkan pengetahuan baru. Maka daripada itu, konsep pembelajaran bermakna 6C, karakter, citizenship, collaboration, communication dapat diterapkan. Dalam pada itu, ia juga mampu mencapai tahap enhancement dan extension dalam menunjukkan pemahaman tentang tugasan yang diberikan. Dan akhir sekali, dalam aktiviti yang ke-9, saya telah membina refleksi terhadap proses melaksanakan tugasan. Harapan saya dalam membina laman PLE ini adalah agar warga digital sentiasa berhati-hati dalam memberikan maklumat peribadi dalam alam maya. Menerusi maklum balas yang diterima, kebanyakan warga digital memahami maklumat yang disampaikan dalam laman PLE yang telah dibina setelah membacanya. Maka harapan saya tentang laman sesawang yang dibina dapat diperhatikan sama ada tercapai ataupun tidak. Justru, pengetahuan tentang kewarganegaraan digital mampu ditingkatkan untuk diri saya serta warga digital. Oleh demikian, konsep pembelajaran bermakna yang kedua iaitu citizenship dapat diterapkan dalam laman PLE ini. Seterusnya, pengenalpastian proses yang berkesan untuk menilai idea bagi mengaplikasikan kreativiti dan pemikiran yang kritis dalam konteks kewarganegaraan digital dalam kehidupan sebenar dapat dikaitkan. Dan ini adalah selaras dengan konsep keenam iaitu critical thinking. Dengan menggunakan teknologi Google Form, tahap enhancement dapat dicapai oleh saya bagi mendapatkan maklum balas berdasarkan harapan saya terhadap laman PLE yang saya bina ini. Tambahan pula pemikiran aras tinggi dan mendalam untuk memastikan harapan tercapai terhadap pembinaan laman PLE ini selari dengan kerangka rigor dan relevans yang mengaitkan pemikiran aras tinggi dalam kehidupan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.